Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram tukang saji makanan. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan tentang seorang penyaji makanan, tukang saji makanan. Di hospital kita sering tahulah ada doktor, ada jururawat, ada cleaner, tapi ada satu lagi pekerjaan, iaitu pekerjaan tukang saji makanan. Dia akan bagi saji makanan kepada pesakit-pesakit yang berada di ward. Biasanya dia akan bagi sarapan pagi, tengah hari dan makan malam. So, kalau dia masuk dalam ward, dia akan panggil makanan, sarapan, makan tengah hari. So, pesakit-pesakit ataupun waris pesakit, penjaga yang menjaga pesakit akan bawa tapau, bawa piring, dan beri makanan. Dan saya pun pernah alaminya sendiri, dan biasanya makanan-makanan hospital ni tawar guys, tawar. Itu standard lah ya. Memang kurang garam apa semua ya. Kadang-kadang kalau kita pergi restoran, kalau makanan tu tawar, kita akan cakap, "Oi, rasa makanannya sama dengan makanan hospital." Ya, ramai biasanya orang di ward ni akan ambil makanan dari luar lah. Cuma kadang-kadang ada orang tak sempat, dia akan makan sajalah makanan yang disajikan. So, dijadikan cerita, tukang saji makanan ni dia bertugas beri makanan di ward orang tua. Ward orang tua. Orang tua ni tahulah ya, umur sudah lanjut, kadang-kadang ada yang tak boleh berjalan, ada yang terlantar. So dia akan bagilah makanan di ward orang tua tersebut. Dan dia juga beri satu makanan di satu bilik, dipanggil bilik isolasi. Bilik ni hanya untuk pesakit-pesakit yang mudah berjangkit. Mudah berjangkit. So kalau untuk beri makanan dengan pesakit tersebut, dia perlu pakai PPE. Kira yang untuk macam yang COVID itulah ya. So dia tahu bahawa pesakit di situ hanya satu orang, lelaki tua. Lelaki tua memang sudah agak lama sudah dalam ward tu. Mau tidak mau dia terpaksa bagi jugalah makanan ikut jadual yang diberikan. So pada pagi tu sarapan tu dia bagi, orang tua tu masih ada, tapi dia macam terbaring sajalah, macam kurang sihat. Bila dibangun, "Pakcik, makan pakcik." Tapi dia hanya diam saja, merenung makanan, tidak makan. Dan biasanya kalau tidak makan, dia akan ambil saja, walaupun tidak makan dia akan ambil dan buanglah ya. Dan begitu juga pada tengah hari tu, masa dia pergi bilik isolasi tu, orang tua tu masih lagi ada dan masih lagi diam dan memang dalam keadaan sakit lah. So dia pun bagilah makanan tengah hari. Dia cakap, "Pakcik, makanan tengah hari pakcik, makanan tengah hari." Pakcik tu duduk dan renung makanan tu lah, renung. Tapi dia tidak makan. So dia pun tidak paksa lah, dia pun bukan waris keluarga untuk paksa dia makan. So terpulanglah kepada waris keluarga untuk beri dia makan. So dia kesian jugalah pakcik tu ya, kesian dengan akan pakcik tu yang macam semakin lama semakin kurus, cengkung ya, tidak sihat ya. Tapi dia lihat sajalah, hanya mampu doakan mudah-mudahan pakcik itu sihat. So kemudian dia keluar semula dan berikan makanan kepada ward-ward lain. So sampai satu masa tugas dia untuk beri makanan pada waktu untuk makan malam. So sekali lagi dia ditugaskan untuk beri makanan di kawasan ward orang tua. Dan dia tahu dia perlu beri makanan di ward isolasi tempat orang tua tadi itulah yang ada kena penyakit berjangkit. So dia akan tuang, orang bagi piring, dia akan tuang. Sampailah di bilik isolasi tu, dia sudah bersedialah. Dia bersedia, sebelum masuk dia perlu pakai PPE. Dia sarung PPE, dia pakai mask, pakai yang topeng tu, pakai baju plastik warna biru, pakai sarung tangan. So dia pun ketuk pintu bilik isolasi tersebut. Dia ketuk. "Assalamualaikum pakcik, makan malam pakcik." Tapi
senyap saja pakcik itu. Dia tidak menyaut. Jadi seperti biasalah, dia tahu pakcik itu memang sakit, so dia masuk teruslah. Dia masuk. Dan bila dia masuk, dia tengok pakcik itu tidak ada di atas katil terbaring. Biasanya dia nampak pakcik itu terbaring. Dia tengok, mana pakcik ni? Dan bila dia toleh ke bawah, dia tengok pakcik itu tengah duduk mencangkung. Macam orang berak tu lah. Ya, duduk mencangkung. Dan dia terdengar seperti bunyi orang tengah makan yang begitu kan. Dia cakap kan, kenapa, apa pakcik ni buat kan? Dia tengok duduk mencangkung. Dan bila dia tengok makanan tengah hari yang dia letak di atas meja tu sudah tidak ada. Ya, dan dia tengok piring tu betul-betul berada di depan pakcik tu. Pakcik tu membelakang dia lah, jadi dia tidak nampak, tapi dia nampak pakcik tu tengah duduk mencangkung dan makan. Ya, makan dengan yang begitu lahap lah, ya, di lantai. Jadi dia pelik, kenapa pakcik ni makan di lantai? Kan di atas ada sudu apa semua kan. Tapi pakcik tu duduk mencangkung di lantai dan sambil makan seperti seekor kucing yang makan makanan di piring. Dia cakap, pelik juga perangai pakcik ni kan, yang makan. Kemudian dia tegur lah, pakcik, pakcik, dia cakap, kenapa pakcik makan di situ pakcik? Pakcik naik atas katil, makan di atas katil. Tapi pakcik itu tidak menyaut. Pakcik itu masih lagi makan dengan penuh lahapnya. Dia cakap, kesian ya pakcik ni, kelaparan ke apa benda pakcik ni kan, kesian juga. Kemudian dia tegur sekali lagi, pakcik, makan malam pakcik. Pakcik duduklah, makan di atas katil. Kemudian pakcik yang tengah makan tu, dia berhenti. Dan dia berpusing melihat lelaki yang bagi saji makan tu. Dia lihat, dia pandang dengan mata yang tajam. Dia terkejut, pakcik ni bukan terbaring ke tadi kan, tiba-tiba pula boleh duduk dan bertenaga makan. Dan bila dia lihat, dia jeling betul-betul lelaki yang bagi saji makanan. Lelaki tu dia tengah pegang tray makanan untuk dia letak di atas meja tu lah untuk makan malam pakcik tu. Dia tengok, dan bila dia tengok, mulut pakcik tu penuh dengan makanan nasi dan makanan yang disediakan yang tengah hari itulah. Ya, dia cakap, gelojo juga pakcik ni kan. Kemudian bila dia tengok lelaki yang bagi saji makanan tu, dia senyum. Dia cakap, pelik ke senyuman pakcik tu. Dan tiba-tiba pakcik tu merangkak, laju menuju ke tempat dia seperti nak menerkam. Bila dia melompat, apalagi guys, laki yang mau bagi saji makanan untuk makan malam terkejut dan umban makanan tu pergi tempat pakcik tu. Ya Allah, Allahu Akbar. Terduduk lelaki tu. Dan dia tengok lelaki tu, nasib baik pakcik tu tak sempat terja dia. Dan dia masih nampak pakcik tu masih merangkak di semen, menuju ke tempat dia. Ya, apalagi lelaki tu keluar daripada bilik isolasi tu dan berteriak, tolong. Terkejut orang dalam satu ward tu, ya, termasuk nurse di kawasan kaunter tu. Semua berlari pergi mendapatkan lelaki berkenaan. Dia cakap, astagfirullahaladzim, apa hal kau ni? Nurse dan beberapa orang doktor tanya dengan dia. Dia cakap, siapa pakcik dalam tu? Kenapa dia begitu? Nurse dan doktor terkejut. Dia cakap, kenapa kau bagi makanan dalam bilik isolasi ni? Jadi yang tukang saji makanan tu, bukan ada pakcik ke dalam ni? Astagfirullahaladzim, doktor dan nurse. Nurse tu bagi tahu. Dia cakap, bang, orang dalam bilik isolasi ni, dia baru saja meninggal selepas Zohor tadi. Guys, terkejut lelaki tu bila dia tahu rupanya pakcik yang di dalam tu sudah meninggal. Dan makanan tengah hari itu adalah makanan terakhir yang dia beri sebelum pakcik tu meninggal dunia. Jadi dia terkejut, kalau pakcik tu meninggal dunia, jadi siapa di dalam bilik isolasi tu? Doktor dan nurse saling berpandangan dan berkata, dalam bilik tu sudah tidak ada orang. Jadi mereka berpandangan, siapa ada dalam bilik tu? So beramai-ramailah tukang saji makanan, doktor dan nurse pergi ke bilik tu dengan keadaan takut. Pintu yang hospital ni kan yang jenis yang
boleh tertutup buka. Mereka takut sebab dia perlu ambil semula meja makanan tu, ya. Dan dia perlu kemas makanan yang berhamburan tu. Dan ketiga-tiga doktor, nurse dan lelaki ni macam nak masuk, tidak nak masuk. Dan mereka pelan-pelan masuk. Dan bila masuk, memang tidak ada orang di dalam tu. So, lelaki yang bagi saji makanan tu berfikir, ya Allah, siapakah yang aku nampak tadi? Ya Allah, aduh. Ya. Dia segera kemas, panggil cleaner, bersihkan tempat tu dan dia terus keluar daripada bilik tersebut. Dan nurse beritahu, itu bukan kali pertama perkara tersebut berlaku. Sebelum ni pun memang ada benda-benda pelik berlaku di bilik isolasi tersebut. So guys, itulah dia kisah seram saya kali ini. Ya, memang banyak berlaku benda-benda pelik yang kita tidak dapat fikir di akal. Namun benda-benda begitu tidak mustahil boleh berlaku. Apa yang penting, kita berdoa dan teruskan berdoa agar kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan jin dan syaitan. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan cerita ini dapat menyeramkan diri anda. So, kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Sekian daripada saya, Ali Bosku. Assalamualaikum.